Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat short video ni khas untuk pelajar tingkatan 1 sekaligus pelajar tingkatan 2 dan pelajar tingkatan 3 PTNA. Saya rangkumkan semua sampai ini. You all tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 adalah menengah rendah. Jadi saya compile together. So sesi taklimat saya khas untuk 3 of this category lah. Alright. Slip peperiksaan berada di tangan saya. Selepas video ini saya akan hantarlah send dekat grup masing-masing. You all boleh tengok purata yang saya tengok tingkatan 1 dulu. Saya amat-amat berpuas hati. Cuma Kayum kena berhati-hati lah. Kena ibu ayah kena bantu lah. Ini kena buat jadual ni. Jadual agar mereka beri dia penumpuan pada matematik and science lah. Kena hati-hati. Overall saya tengok Kayum kena work hard on this, on your subject. Alright, yang lain okey. Saya puas hati. Okey, untuk tingkatan 2, very nice. Saya suka. Inilah akhirnya usaha-usaha anda nampak sangat kalau ada guidance, ada extra online pula tu. Tapi dengan pembelajaran secara online, dengan ada bantuan daripada tuition, alhamdulillah saya tengok result saya amat-amat berpuas hati, minta maaf. Dan purata is very good. Cuma pada yang lemah tu kena tambahkanlah, sustain and then make more result lah. Usaha keras lah. Tingkatan 2, ingat, remember tingkatan PT3 tetap ada. So kalau macam ni result awak, you fokus lagi, insyaAllah you akan dapat sesuatu yang result yang bagus masa PT3. Teruskan usaha anda. Saya puas hati Amirul, Intan, Haziq, Nadira, Najwa, Fatul. Okay, saya puas hati dengan result awak. Okay, for tingkatan 3, lepas tu nanti cikgu compile together bagi sesi taklimat untuk tip-tips macam mana untuk kejayaan. Okey, untuk tingkatan 3, this is very critical. Tingkatan 3, penentu awak masuk ke tingkatan 4. Masuk tingkatan 4 tu, kamu dah ada satu layer course yang akan menentukan awak untuk further your study kat universiti. That's why tingkatan 3 ni buat sungguh-sungguh dapat result yang bagus. Tingkatan 4 awak boleh pilih course yang awak minat, kena dengan minat awak, dan boleh teruskan dengan minat awak tu, pilih course untuk ke universiti. Dan kalau boleh diguna pakaikan result awak course yang awak gunakan untuk bekerja. Itu yang kita nak. Alright, tingkatan 3 overall saya puas hati juga. Cuma saya tengok tingkatan 1, 2, 3 tolong jaga matematik. 1, 2, 3 tolong jaga matematik. Even masuk tingkatan 4, tingkatan 5 pun. So pemilihan untuk ke universiti, pilihan course, mereka akan tengok matematik. Itu paling wajib mereka tengok. Matematik adalah satu kriteria yang paling wajib mereka akan tengok. Lepas tu baru mereka tengok English. Sebab semua kebanyakan buku pembelajaran semua dalam English. Bukan 100%, around 80% oleh English. So but matematik paling penting. Tolong pada pelajar-pelajar atau ibu bapa yang tengok video saya ni, tolong pantau anak-anak. Pantau bukan marah, pantau tu bantu mereka. Beli buku ke dan along untuk anak-anak berjaya ni, ibu bapa jangan lepas tangan. Jangan lepas tangan. Okey, dah hantar tuition, okeylah, mengharapkan mak bapak tuition buat. No. That kalau you betul-betul, sebab mereka payung kita. Saya tuju pada ibu ayah, mereka payung kita. Kita bantu betul-betul. Kalau mana lemah, kita bantu sikit. Carikan buku latihan ke apa, tengok keputusan mereka. Sesekali tengok result mereka pula. Tahu bila periksa bulanan mereka, bila periksa pertengahan tahun mereka, bila periksa akhir tahun mereka. Tengok result. Jadi you tahu anak you setakat level mana. Siapa setiap ibu bapa yang saya tahu, saya pun ibu, saya pun tahu, saya pada anak-anak kita, dalam bayangan kita anak-anak kita mesti masuk universiti. Jadi nak masuk universiti, kos apa? Itu jangan. Ramai tahu universiti, tapi ramai tak nak pengkhususan kos apa.
kos tu mesti marketable, yang boleh bawa pada bidang kerja. Jangan ambil nanti kos yang tak ada bidang kerja, janji lepas masuk kos okey dapatlah, universiti tak kira lah kos apa. Tak, kalau tak kena, tak dapat kerja, itu tak kena dengan kos yang kita ambil. Itu buat kata satu tekanan lah. Memang terbanyak terjadi kat universiti dekat Malaysia, especially contohnya engineering. Kebanyakan masuk level science engineering, tak ada market kat luar, permintaan tu kurang, so terpaksalah kerja yang berbeza daripada yang kita ambil kos. Itu kalau boleh kita elakkan lah, kalau boleh elakkan. Alright, so yang 1, 2, 3, saya mengharap siapa yang ada matematik tu jaga baik-baik. Pastikan you punya result tu minima dia kena confirm, paling minima C kredit. Bawah that you susah nak dapat. Bahkan tuan nak pergi politeknik pun belum tentu lepas. Saya beritahu awak, ini nak pergi politeknik pun tak lepas. Kalau nak ke politeknik diploma ke atas, please matematik you jaga, jangan, pastikan you minima C and above. Pada sedap B. B tu orang-orang B tu you boleh kejar lah. A tu kena usaha lebih lah. Apa yang nak kita buat pun kena ada buat kata pengorbanan. Berkorban lah. Tapi for me, you all berkorban, you berbaloi. Bila dapat result tu satu kepuasan. Satu kepuasan. Alright. Saya purata saya puas hati result awak ni. Saya mengharapkan terutama yang tingkatan 3 ni, bila you dapat result, dapat you sustain apa you punya ni, and then you work hard, akan ada peperiksaan. Peperiksaan itu wajib. Sekolah kena buat satu peperiksaan penilaian untuk masuk ke tingkatan 4. Sebelum masuk tingkatan 4 tu, awak akan diletakkan kos-kos. Tengok result awak. Kos mana? Aliran sains, aliran agama, aliran masakan ke masakan, prinsip accounts, sains sukan, bergantung pada keputusan result awak. So itu salah satu. Satunya, kalau result tak bagus, you tak berani nak berimpian. That's what saya katakan, 1, 2, 3 itu penting. Ibu ayah kalau dengar tu, bantulah anak-anak investment lah, melabur agar mereka dapat berdaya saing dan mereka dapat keputusan yang kata orang secure tu. Bila masuk tingkatan 4 tu, mereka boleh, bila result mereka bagus, nak kata bukan 100% bagus, kira selamat lah, selesa lah, orang kata selesa lah, yang ada beberapa A, mereka akan berani untuk berimpian. Kalau mereka bawah kurangnya result yang kurang bagus, mereka tak berani berimpian. Ini impian tu penting. Impian tu kalau macam contohnya dia nak jadi accountant, nak pergi pada accountants, kita bantu mereka dengan result bagus. Tak kira lah, sebab tingkatan 4 tu dah mula satu asas. Mereka dah mula pilih kos, kena wajib pilih kos, letakkan. Kalau you dapat result kurang daripada macam 5A, kurang daripada 5A, kurang memberangsangkan, sekolah akan tentukan you masuk kos mana. Masakan dia, pertukangan dia, sains sukan. Ada segi pengalaman saya lah, mereka pelajar-pelajar tak kena dengan kelas tu, tapi what to do, you punya result teruk. Tu dia saya kata, saya selalu beritahu dengan pelajar-pelajar tingkatan 3 saya, pastikan 5A tu pun jaga. 5A tu insya-Allah, 5A minimum, you boleh pilih kos yang you nak. Kalau bawah daripada 5A tu, banyaknya ada fail tu, pihak sekolah akan tentukan you kos mana. You tak ada pilihan. Kata orang idiom lah, English, beggar can't choose. Orang kata orang peminta sedekah tu, apa orang bagi tu dapat, tak dapat nak kita dapat nak memilih. Itu bezanya. That's why tingkatan 1, 2, 3 jaga result awak sebetulnya. Awak memang tak dapat nak rehat lah. Jadi untuk pastikan awak dapat impian awak tu, mustahil kamu tak ada impian. Dan ibu ayah, mereka berani berimpian jika result mereka bagus. InsyaAllah lah, kalau ada pusat tuition Anis, saya sentiasa kalau offline, saya sentiasa akan masuk satu kelas ke satu kelas, memberi mereka motivasi, mengingatkan mereka kenapa mereka perlu berjaya. Dari segi akademik lah, perlu berjaya untuk keselesaan mereka further their future. Pastikan confirm mereka masuk universiti, confirm mereka boleh dapat kos yang mereka suka. Satu motivasi itu penting. Ibarat kisah yang
asas sudah ada, pokok tu dah ada, baja tu dah ada, sekolah pagi ada, sekolah tuition pun that's so pentingnya tuition tu ada. Saya siramkan lagi. Siram itu motivasi. Budak-budak ni perlu motivasi. Berkata ketokan. Tanpa ketokan tu kenapa kena belajar? Ketokan tu kenapa mereka kena berjaya? Itu. Tanpa makanan, kata suplemen lah. Tanpa suplemen tu badan mereka tak segar, mereka sentiasa ingatkan mereka. Itulah yang saya nak beritahu. Saya harap ada parents tengok video saya dah 10 minit. Cut. Saya nak beritahu tentang untuk tingkatan 1, 2, tingkatan 1, 2, even tingkatan 3. Sesi online kita akan half pada bulan, insya-Allah pada bulan November. Siapa sekolah pun dah boleh buka. Tapi offline saya pada bulan 12. That means semua pelajar-pelajar akan masuk pada bulan 12 di tempat tuition, pusat tuition ni Taman Merdeka Jaya. Okey. Dan for your information, parents kalau dengar, anak-anak kalau dengar, pelajar kalau dengar, kalau ibu apa tak tengok video cikgu, minta mereka tengok. Minta ibu ayah tengok bagi mereka jelas apa yang ibu teacher nak cakap ni. Bulan 12 kita offline. Okey, bulan 12 adalah pembelajaran yang berbeza. Saya dah mula, contohnya ini untuk tingkatan 1, tingkatan 2. 1, 2, tingkatan 1, 2 tu start pada bulan 12 tu saya you all akan didedahkan dengan pembelajaran tingkatan 2. Tingkatan 2 akan didedahkan dengan tingkatan 3 punya pembelajaran. Ikutkan Jabatan Pendidikan, Kementerian Sekolah akan mulakan silibus, you all naik darjah, naik tingkatan tu pada bulan 3 kan. Jadi Disember, Januari, Februari, kami di Pusat Tuition Nur Anis Tuition Center PTNA akan mengajar kamu contoh tingkatan 1, silibus tingkatan 2. You have the extra 3 months untuk you punya input tentang tingkatan 2. So you dapat bila sekolah masuk, you dah ada dah at least silibus punya topik 1, 2, 3 tu memang dah cover dah. So ia memudahkan bila kelas you dah masuk tingkatan 2, you dah ada asas. So it's easy for you to absorb apa cikgu sekolah pagi masuk ajar. Lebih senang, lebih mudah faham. Jadi tiada buat kata orang smooth punya pelajaran. Itu yang tujuan pusat tuition. Kita pastikan anak-anak kita, anak-anak murid kita faham, kita advance. Kita kena mendahului sekolah paginya pembelajaran. So memudahkan awak faham. Dan kita guide. Kalau sekolah pagi belajar tak faham, masa 2 jam ni seminggu, setiap satu seminggu satu subjek 2 jam tu you kena tanya. You kena kami biasanya tuition ni untuk pemahaman. Itu. Okay, form 1 dalam within 3 months you akan belajar silibus tingkatan 2. Form 2 you akan belajar silibus tingkatan 3. Buat insya-Allah itu memang dah cikgu buat setiap tahun lah. Dah 10 tahun ni cikgu akan sentiasa buat macam itu. Alright. So untuk tingkatan 3 pula, buat masa ni tolong jaga pastikan bila sekolah pagi ada peperiksaan, itu adalah peperiksaan final untuk awak, penentu untuk walaupun untuk tahun ni you all tak ada PT3, tapi tetap ada penilaian untuk menentukan awak masuk ke tingkatan 4. So pada siapa yang cerdik, you dah source untuk tingkatan 4 tu, yang pergi you dah search tingkatan 4 tu untuk, dan tingkatan 4, tingkatan 5 tu you dah tak tahu. Okey, form 4 apa kos ada? You dah cakap dia memang kos apa? Prinsip account, apa kelayakan dia? Aliran sains, aliran agama, aliran sukan, masakan, you dah pergi, kalau you dah tahu. So you dah tahu you nak masuk kelas mana. You dah tahu kos apa. Kalau siapa yang tak tahu blur-blur, jaga 5 subjek ni. BM, BI, Matematik, Sains, Sejarah. BM, BI, Matematik, Sains, Sejarah. Satu dalam pusat tuition Anis, cikgu compile 3 tu. At least you all dapat semua ni. Ini subjek wajib. BM, BI, Matematik, Sains, Sejarah. Wajib masuk SPM pun kalau boleh nak minimal 5A. Jagalah ni, insya-Allah masuk universiti awak. Ramai ada yang boleh masuk universiti tak dapat 5A pun, tapi kos yang awak nak pilih tu agak sukarlah. Suka ada market atau tidak kat luar tu. Itu maksud teacher. Okey, teacher akan bagi untuk form 1, form 2, form 3
bergantung pada bajet parents. Kalau nak go for form 4 tak ada masalah, itu lebih bagus sebenarnya. Itu saya akan buat satu video untuk budak-budak form 5 saya akan masuk send dekat budak tingkatan 3 juga agar you nampak cara saya bagi taklimat pun beza. You nampak future, you nampak future, cara penyampaian saya, cara target saya untuk budak tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi tingkatan 3 saya akan bagi video tu juga. Saya akan mention your name juga. So form 3 so that you know, oh macam ni, alright, you know the future. At least minda awak terbuka lah. Jangan minda hanya untuk belajar, untuk periksa. No, you need to think about your future. What course you nak angkat, you nak ambil. Dan you dah kena pilih, you dah tahu masuk ke universiti apa course you nak ambil. Jadi apa subjek yang you kena score. Itu saya akan bagi taklimat untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi tingkatan 3 saya akan bagi juga input for you. For 1 and 2, please maintain your result, sustain your result, but do it better. Ibu ayah, saya akan hantar slip keputusan pada setiap form dan kemasukan pelajar. Borang kemasukan pelajar untuk tahun depan. Kena isi sebab cut off dia January, cut off dia November ni. Disember ni kita dah buat silibus baru lah. Tak salah saya fees sama saja. Yuran bulanan sama saja. Yang akan berubah adalah berubah tak? Yuran untuk layakkan masuk ada yuran pendaftaran / yuran tahunan RM80. Kena berserta dengan RM80 untuk lock satu tempat. Lock satu tempat dekat bilik darjah lah. So, SOP bilik darjah kena 12 pelajar sahaja. Satu meja yang boleh muat 3 orang. Kalau dewasa untuk hanya boleh buat 2 orang sahaja. Jadi limit. That means 12 pelajar sahaja dalam satu bilik darjah. Jadi lock isi borang berserta dengan RM80 lock untuk pastikan. RM80 tu setahun. Kami akan tanggung RM80 tu. Itulah kos untuk buku tulis semua subjek selama setahun. Itulah kalau ada bahan pembelajaran fotokopi daripada cikgu-cikgu anda, aktiviti yang dia buat tu semua kami tanggung selama setahun. And other stationery macam-macam yang ada tu, apa-apa cikgu buat tu semua untuk pembelajaran secara offline kami tanggung dalam RM80 tu. Tu masuk sekali RM80. Kalau terlebih tu halal lah tu. Okey, saya rasa tu saja. So once dapat, saya mengharapkan saya harap dapat faham. Ibu ayah wajib tengok video ni. Dan anak-anak Ustaz Tuition Nur Anis form 1, form 2 please maintain. Kalau boleh cikgu galakkan masuklah, kita sambunglah. Sebab kamu dah kenal cikgu-cikgu. Kamu cikgu-cikgu saya, cikgu-cikgu dah tahu style mereka. Mereka pun dah tahu style awak. Jadi mereka dah tahu macam mana nak tackle you punya masalah, kelebihan you dan kekurangan you. Okay, kita ada masa lagi guide you all. Okay, saya harap kita dapat jumpa lah pada bulan 12 ni, insya-Allah. Saya rasa itu saja dan terima kasih. Dan secara overall saya suka result you all. Tahniah. Okay, Assalamualaikum.